Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia Natasha binti Muhammad Arifin, pemegang kad matrik D201910875660. Saya diberi tugas untuk membentangkan tentang latar belakang penulis dan juga latar belakang buku teks kanun Melayu. Penulis buku teks kanun Melayu ialah Prof. Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria. Beliau dilahirkan pada 8 Ogos 1979. Beliau berasal dari Felda Jengka 4, Pahang. Kini beliau menetap di Taman Muallim Tanjung Malim. Beliau memegang ijazah Doktor Falsafah PhD dalam Kesusasteraan Melayu di Universiti Malaya pada tahun 2011. Beliau merupakan pensyarah kanan di Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi di Universiti Pendidikan Sultan Idris atau lebih dikenali sebagai UPSI. Bidang pengkhususan beliau ialah dalam Kesusasteraan Melayu. Beliau juga merupakan penyelaras program pendidikan Kesusasteraan Melayu di UPSI. Pada tahun 2005, beliau telah menghasilkan sebuah cerpen yang bertajuk PhD dan ianya telah diterbitkan dalam majalah Jelita. Puisi yang bertajuk Keranamu juga telah dihasilkan oleh beliau dan ianya telah diterbitkan dalam majalah Wanita pada tahun 2006. Seterusnya, pada tahun 2016, buku kumpulan puisi Cermin Adab telah dihasilkan oleh beliau dan ianya telah diterbitkan dalam Institut Terjemahan Buku Malaysia. Pada tahun 2017 pula, beliau telah menghasilkan sebuah buku yang bertajuk Kanun Melayu. Buku ini mengandungi 242 muka surat bercetak. Buku ini juga telah diterbitkan oleh UKM iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk pengetahuan semua, penerbit UKM adalah anggota dalam Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia. Matlamat utama penerbit UKM adalah untuk memperkasakan ilmu peribumi Malaysia serta bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu melalui penerbitan ilmiah dan juga penerbitan universiti. Penerbit UKM mengutamakan penghasilan karya-karya asli dalam bahasa Melayu. Dalam pada itu, karya dalam bahasa Inggeris dan bahasa lain dan terjemahan ke dalam bahasa Melayu juga dipertimbangkan. Penerbit menerima karya dalam hampir semua cabang ilmu pengetahuan dengan tumpuan kepada kegunaan karya itu. Sekian, itu sahaja daripada saya untuk latar belakang penulis dan juga latar belakang buku kanun Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syafiqah binti Rabai, memegang nombor kad matrik D2019108751. Saya mengambil alih untuk membuat bahagian pengenalan bagi ulasan buku teks kanun. Pada bahagian pengenalan, saya akan mengetengahkan tujuan Puan Nur Azimah Zakaria yang merupakan penulis buku kanun Melayu ini. Pada pendapat saya, tujuan beliau menulis buku ini adalah untuk membuktikan kesahihan sastra sejarah. Di samping itu juga, ia untuk membetulkan tanggapan para orientalis barat yang mengatakan bahawa teks sastra sejarah penuh dengan mitos dan legenda semata-mata. Selain itu juga, beliau turut menyatakan secara ringkas 3 ciri sastra Melayu. Menurut beliau, terdapat 3 ciri. Yang pertama, hasil sastra sejarah menggambling unsur mitos, legenda dan sejarah. Yang kedua, hasil penulisan sejarah mengemukakan sejarah dari segi peristiwa sebenar yang dicampur dengan tempat dan tokoh tertentu yang dikenali. Yang ketiga, sastra sejarah mengemukakan jurai keturunan dan silsilah raja-raja Melayu.
Bukan itu sahaja, beliau juga turut mengemukakan peranan sastra sejarah Melayu yang mana sastra Melayu dianggap sebagai sastra istana. Peranan sastra sejarah diwujudkan agar raja dan kemasyhurannya kekal hingga ke generasi yang akan datang dan menjadi petunjuk pada masa hadapan. Oleh hal yang demikian, sastra sejarah boleh dikatakan berkembang sebagai cara memenuhi tuntutan visi dan misi istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semuanya. Saya Izzuddin bin Zainul, memegang nombor kad matrik D2019108750. Baiklah, untuk tugasan pada kali ini, saya telah diberikan tanggungjawab untuk memupaskan atau memberikan isi terhadap ulasan teks kanun Melayu, dan oleh itu saya telah mengambil pada bahagian bab yang pertama, iaitu kepengarangan sastra Melayu tradisi sebagai ulasan untuk kumpulan kami. Baiklah, untuk ulasan bab yang pertama ini, terlebih dahulu konsep-konsep yang memberikan pengertian dan kefahaman mengenai kepengarangan Melayu tradisi diberikan terlebih dahulu. Hal ini bagi memberikan kefahaman dan penjelasan mengenai apa itu kepengarangan Melayu tradisi dan kanun Melayu. Antara konsep-konsep yang telah ditekankan adalah seperti konsep dagang, konsep kanun, konsep pestis, konsep parodi dan akhir sekali konsep kepengarangan Melayu tradisional. Seterusnya, pada bab yang pertama ini juga turut dibincangkan mengenai sistem sastra tradisi. Melalui sistem ini, terdapat suatu pengkategorian karya sastra Melayu dihasilkan. Hal ini bagi memudahkan sesuatu karya sastra itu diukur atau dinilai akan kedudukannya, sama ada berada tahap yang paling tinggi atau terbaik ataupun sebaliknya. Melalui pengkategorian tersebut, terdapat 3 sfera yang akan menentukan penilaian terhadap sesuatu karya sastra itu. Yang pertama ialah sfera rohani yang berada kedudukan yang paling tinggi. Yang kedua, sfera faedah, dan akhir sekali, sfera keindahan. Antara lain, bagi kupasan bab yang pertama ini, turut diceritakan mengenai idea of the book. Idea of the book ini ditampilkan oleh Coster yang dirujuk sebagai hukum pengawalan dalam penceritaan, pengemanaan dan penerimaan sastra Melayu tradisional. Konsep ini telah diperkenalkan oleh beliau untuk menyisihkan penulisan yang buruk, iaitu bad writing, dan mencari atau menjadikan penulisan yang baik, iaitu good writing. Coster mengatakan dalam tradisi penulisan Melayu terdapat 3 book atau buku, iaitu yang pertama The Book of Universe yang merujuk kepada Al-Quran, dan yang kedua ialah The Book of Kerajaan Order, iaitu buku atau buku adab atau panduan pemerintah. Dan yang terakhir ialah The Book of Tradition, iaitu buku yang disahkan kewibawaan oleh tradisi. Berdasarkan daripada 3 jenis book atau buku ini, maka Coster secara tidak langsung telah menerangkan sebar sedikit mengenai peranan pengarang sebagai dalang dan dagang. Melalui penerangan beliau, dalang secara mudahnya membawa maksud kepada fungsi, pelipulara dan memaparkan pelbagai angan-angan di dalam penulisan yang dihasilkan olehnya. Manakala konsep dagang membawa kepada penyampaian mesej secara terus dan tidak memanjang-manjangkan sesuatu penceritaan, sekaligus berperanan dalam memberi nasihat kepada pembaca tentang tingkah laku dalam sesebuah kehidupan. Kesimpulannya, pada bahagian
bab yang pertama ini, iaitu kepengerangan Melayu tradisi. Ulasan yang dapat saya berikan adalah buku ini telah memberikan atau menjelaskan mengenai konsep-konsep dahulu mengenai teks kanun supaya memudahkan kita memahami, dan kemudiannya menerangkan mengenai sistem Melayu, sistem penulisan tradisi, dan akhir sekali mengenai buku-buku ataupun the book yang memperlihatkan karya sastra Melayu tradisi tersebut. Sekian daripada saya mengenai ulasan isi teks kanun ini. Saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Al-Majid bin Latif. Saya akan memberikan kesimpulan atas pembacaan buku teks kanun Melayu. Baik, sebagai kesimpulan, sememangnya karya penulisan kanun Melayu banyak memberi manfaat kepada pembaca, terutamanya untuk mengetahui sejarah sastra Melayu lebih mendalam secara lebih terperinci, dan sebagai hujah untuk membidas kenyataan orang Barat, orang orientalis yang mengatakan karya sastra sejarah ini sebagai tidak boleh digunakan untuk bahan rujukan. Yang mana mereka menyatakan karya sejarah Melayu sebagai mitos dan tidak berguna semata-mata. Hal ini kerana penjelasan pengarang terhadap pembaca untuk lebih memahami bentuk pembacaan sejarah Melayu dalam konteks sastra sejarah dan bukanlah dalam konteks fakta sejarah. Maka tidak heranlah terdapat mereka yang menolak hasil karya sejarah Melayu sebagai sebuah karya yang tidak berguna sebagai bahan rujukan sejarah. Tambahan pula, penghasilan buku kanun Melayu ini boleh dilihat sebagai ilmu penambahan untuk mengetahui perkara yang tersirat dan tersurat dalam sejarah Melayu melalui perincian dan pembahasan dalam buku kanun Melayu. Maka dengan itu, buku ini amat wajar dibaca dan dipahami untuk mengetahui lebih banyak mengenai sejarah Melayu, terutamanya dalam teks Sulalatus Salatin dalam konteks sastra sejarah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Zuzilawati binti Mat Idris, memegang kad matrik D2019108753. Saya telah diberikan tugas untuk menyiapkan satu video. Saya telah mendapat maklumat daripada kawan-kawan saya, iaitu kawan segrup saya, dalam menyiapkan tugasan ini. Saya telah menyiapkan satu video menggunakan Microsoft PowerPoint, iaitu menggunakan slide-slide, menjadikan sebagai satu video, dan saya menukarkannya kepada satu video menggunakan Microsoft Video. Serta saya juga mencari beberapa muzik yang bersesuaian untuk dimasukkan ke dalam video supaya mempunyai bunyi yang menarik dan menarik perhatian pendengar. Setelah video tersebut siap, saya telah menguploadkannya ke dalam YouTube dan menghantarkan link tersebut kepada rakan-rakan segrup saya untuk mereka lihat. Setakat itu sahaja tugasan saya dalam assignment kali ini.